ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-39. InsyaAllah pada malam ini kita akan cuba buat kesimpulan tentang hadis yang ke-39. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menganggap salah, tidak kira sebagai dosa kepada umat kerana kesalahan yang dilakukan secara khata', kerana tersilap, tersalah, tidak disengajakan, wan nisyan, dan kerana terlupa, wa mastukrahu alaih, dan apa-apa yang dipaksa dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan selain daripada mereka berdua, dan hadis ini adalah hadis hasan. Jadi sebelum ini kita telah pun bincang dah beberapa perkara berkaitan dengan hadis ini. Cuma pada malam ini kita nak sambung yang berkait dengan ikrah. Kerana dalam hadis ini dia ada 3 perkara penting yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbuatan yang dilakukan secara khata' dan nisyan, dan yang ketiganya bab ikrah, bab paksaan. Secara umumnya ketiga-tiga perkara ini, perbuatan yang dilakukan secara khata', secara tidak sengaja, dan yang kedua kerana terlupa, dan yang ketiga kerana dipaksa, secara umumnya mana tidak dikenakan hukuman, tidak dianggap sebagai salah bila perbuatan ataupun amalan dilakukan kerana melalui 3 sebab inilah. Itu secara umumnya begitu. Dan yang berkait dengan khata' dan nisyan kita telah bincang dah sebelum ini. Jadi insya-Allah pada malam ini, sebelum kita pergi kepada kesimpulan hadis, kita nak bincang secara ringkas berkaitan dengan ikrah ini, berkaitan ikrah ini yang disebut sebagai terpaksa ini. Yang mana pada minggu lepas kita berakhir pada kita sebut berkenaan dengan kaedah fiqh, hukum seperti mana dibincang oleh ulama tentang masalah nisyan dan jahil. Begitu juga tersalah kita telah sebut dah sebelum ini. Perkara yang sebut dah sebelum ini, InsyaAllah pada malam ini kita nak sebut pula berkait dengan masalah ikrah ini, dipaksa ini. Seseorang dipaksa melakukan sesuatu, apa hukumnya? Cuma sebelum itu ada satu perkara lagi sebelum kita bincang secara tentang ikrah ini. Misalnya pada minggu lepas berkait dengan bahagian keempat itu, jikalau perbuatan dilakukan dalam keadaan terlupa dan jahil, yang mana perbuatan yang dilakukan itu adalah merupakan perbuatan yang ditegah. Ada juga yang dikenakan uqubah, ada juga. Ini perbuatan yang berkait dengan manhi, yang dilarang.
tapi perbuatan itu dilakukan dalam keadaan lupa, dalam keadaan kerana jahil terhadap hukum tentang perbuatan itu, ada juga yang dikenakan ukubah. Maknanya kena hukuman tu ada juga. Kenapa? Kerana lupa dan jahil dalam kisah ni, dia berlaku kekeliruan ulama. Apakah nak digugurkan hukum, tidak dicas sebagai salah ataupun tidak. Misalnya kalau dalam kitab ni dia ada sebut, misalnya sebagai contoh, man qatala jahilan bi tahrimil qatli fala qisas alaih. Sesiapa yang membunuh, melakukan pembunuhan dalam keadaan dia jahil, dia tidak tahu bahawa membunuh ni hukumnya haram. Ini andaian dalam oleh ahli fiqh lah. Dia tidak tahu bahawa membunuh itu adalah hukumnya haram. Katakanlah ni jahil nak lah ni. Jahil nak, katakanlah belah ni lagu mana hukum. Nak boleh sabit dia ni jahil ni, dia kena masuk mahkamah dulu lah. Semata-mata dia kata saya tak tahu bahawa membunuh ni haram, dia tak boleh pakar tu. Kini maknanya keputusan kata dia jahil ke, ataupun dia ni kira-kiranya gila ke, dia ni otak tak betul kita kata. Hak tu mesti disahkan oleh pakar dia. Ni masuk dalam mahkamah dulu. Tak tahulah berapa lama perbicaraan dalam mahkamah ni. Tapi bila sahabat kata dia ni memang jahil, terbukti dia ni jahil tentang hukum tu. Jadi nak sahabat jahil tu dia kena melalui proses mahkamah. Ataupun dalam kata dia ni junun, dia ni gila. Jadi tidak boleh dikenakan hukum kisah, hukum bunuh walah. Tapi hukum lain boleh. Walaupun tidak kena hukum kisah pun, tapi dia kena hukum lain tu. Misalnya dia kena bayar pampasan lah, bayar diat, tu kena. Tapi kisah situ, jadi ukubah ni dia berkait dengan hukum hudud. Maksud situ tak boleh, dia kena tengok. Sebab kalau kita perhati dalam fiqh ni, semua pun dia bagi dua secara umumnya. Dia panggil kesalahan tu dengan Allah, kesalahan dengan manusia. Kalau kesalahan dengan Allah tu, hukum mana pun dia rengeng lah, rengeng, mudah kita nak kira tu. Tapi kalau kesalahan dengan manusia ni, kalau gila, apa kena lagi? Misalnya contohnya, kalau kita kata orang gila, dia langgar kereta orang, memang dari segi hukum mahkamah dunia pun mana tidak sabit lah dia. Tetapi wallahu alam lah hukum hak sivil ni saya tak tahulah. Tapi kalau hukum fiqh, dia kena cari waris dia, siapa dia, anak-anak dia, kena bayar ganti rugi tu. Hak gila tu tak kena lah, hak tak gila tu. Buana yang lepas kursi ni. Siapa rosak habis harta ke, rosak kereta ke. Misalnya dia bawa kereta, dia langgar kedal. Kalau tu buat dia punya bahasa tu habis 5,000, dia tepuh misalnya. Katalah tu terbukti dia ni ada lesen lah, kita kata lesen kereta suku, dia sendiri tu pun ada lesen juga misalnya. Makna dia ni gila lah. Memang tak kena dia. Tetapi orang lain yang bertanggungjawab atas dia, anak-anak dia tu kena. Maknanya kita boleh tuntut lah. Atau kalau mahkamah syariah, maknanya kita boleh tuntut. Pak mahkamah sivil ni saya tak tahulah. Mana kita boleh tuntut, minta keluarga dia bayar. Kenapa dibiarkan dia ni, maknanya meraya-raya untuk terlalu gini. Kalau terbukti dia itu, dia kena jagalah. Ni kalau berkait dengan orang ni, dia payah sikit nak lepas. Sebab tu dia berat lah. Namun satu kaedah lain, misalnya dalam kitab Al-Ashbah wal Nazair, satu kaedah dia ni memang kaedatul mustathnayat, kaedah yang berkecuali. Ada juga. Kalau kita duduk bijak-bijak sebelum ni, dia ada satu kaedah lain. Misalnya disebut gini, kullu man alima tahrima syai'in wa jahila ma yatarattabu alih lam yanfa'hu dhalik. Setiap orang yang tahu haram sesuatu, dia tahu hukum, hak perbuatan ni haram, dia tahu tak boleh, tetapi dia tidak tahu haram perbuatan itu, dia tahu, tapi bila buat perbuatan apa hukum rentet daripada hukum itu dia tak tahu. Misalnya dia dalam agama setengah-setengah tu dia ada hukum hak ni haram buat. Misalnya kita kata kalau bohong itu haram, tapi tak adalah kena hukum yang lain, cuma haram itu dosa lah. Tapi ada setengah hukumnya membunuh haram. Dia ma yatarattabu alaih, dia ada hukum susulan. Dia bunuh, qisas dan sebagainya. Mencuri hukumnya haram, tapi ada ma yatarattabu alaih, hukum susulan dia tu ada. Apa dia? Kalau sabit dengan sabit cukup syarat, hukum yang maksimalnya ke dia? Potong tangan.
potong tangan. Tapi ada setengah hukum haram. Contoh kita kata mengumpat haram juga. Tapi tak ada ma yang tarattabu alaih. Tidak kata orang mengumpat bila sabit kena rotan 30 rotan ke atas belakang, tak ada. Tapi dosa. Itu maknanya hukum haram tapi tak ada ma yang tarattabu alaih, tak ada. Tak ada hukum susulan, tak ada. Hak ni dalam kes sesuatu perbuatan yang ada dua hukum. Hukum perbuatan itu, dan bila berlaku perbuatan itu dia ada hukum lain pula. Kita panggil qisas dan sebagainya, hukum hud, hukum hadat, hukum had, hukum hudud itu. Jadi hak tu tak ada. Tiba-tiba dia tak tahu. Ni kijahil ni. Jahil ni hadirat. Kita tak usah boleh jahil itu semua lah, kita tak tahu. Jahil manusia. Nak jamak khasar pun dia tak erti. Dia jahil. Tidak pelik lah jahil ni. Dia tak muafiq tak apalah. Kalau dia masbuk, dia tak erti lagu mana hukum masbuk. Benda tu simple tapi dia jahil. Selama mana orang kita tak erti semayang-mayang, faham dah nak. Itu jahil, tak erti. Jadi jahil itu bukan kerana dia tu memang tak ada kemampuan, tak, kerana tidak cara. Tidak cara pada benda tu. Sebab tu jahil, ulama bagi pula jahil ni kerana apa? Jahil kerana kelemahan diri, jahil kerana tengok jahil tu kenapa jahil tu? Sebab jadi jahil tu. Kalau duduk kota baru ni payah kita kata jahil. Benda-benda asal itu jahil ni kenapa? Sebab tu dalam kitab dia bahas pula. Apa jahil lah tu kan? Bentuk jahil tu macam mana? Kalau jahil tu kerana kelemahan akal dia, kerana dia duduk di satu tempat yang tidak ada ulama, payah nak akses maklumat agama, itu bab lain. Tapi kalau jahil itu kerana kelemahan diri dia, kerana tidak belajar. Sebab tu dalam kitab dia semula jahil kerana tidak belajar. Sedangkan dia ada kemampuan belajar. Sebab dia dalam bab lain tahu nah. Tapi bab agama dia jahil. Kenapa jahil? Kerana tak belajar. Tu dia tak lepas tu. Jadi banyak pula dia punya kategori dia, pembahagian dia. Jadi hak ni satu kaedah lain, setiap orang yang tahu haramnya sesuatu perbuatan tapi dia tidak tahu hukum kalau buat perbuatan apa hukum dia, hukum yang bersifat hukumnya had lah kita kata. Seperti orang yang tahu bahawa zina itu haram, orang yang tahu kita arak itu haram, tapi dia tak tahu bahawa bila buat melakukan perbuatan haram ini wajib dikenakan hukum had, dia tak tahu. Misalnya mengikut ittifaq ulama, orang lagu ni kalau dia kata tak tahu pun yuqamu alaihil hadd, wajib dilaksanakan hukum had secara ittifaq ulama. Kena juga hukum. Sebab apa? Sebab ulama dia boleh tahu haram tu, mana ada maklumat tu. Maknanya kalau kecuali haram zina pun dia tak tahu misalnya. Dia duduk di satu tempat yang masyarakat memang zina ni supaya sejuk kita kata. Supaya sejuk maknanya tak ada lah maknanya supaya kita kata kalau negeri setengah negeri orang tidak Islam tu kan. Tak ada zina, tak ada istilah zina pun di negeri orang kafir. Sebab dia kira tak ada masalah lah zina. Perempuan simpanan tu tak boleh. Zina tak apa. Misalnya tapi kalau bohong tu tak boleh. Sebab bohong ni dia merosok ke orang. Sebab manusia dia tak boleh. Manusia ni dia nak bohong. Sebab kalau kata bohong dia melibatkan orang lain, dia menyebabkan jadi rosak dia punya urusan dan sebagainya. Kalau zina ni kita tak ada gapo. Walaupun Islam tengok lagu lain, tak apalah tu. Katakanlah gitu. Tiba-tiba dia masuk Islam di tengah-tengah suasana begitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam ni, kalau dalam kitab-kitab baru, dia bunyi misalnya dia lahir di tengah-tengah masyarakat Syiah misalnya dalam keadaan mut'ah berleluasa, boleh jadi dia jadi keliru lah masalah tu. Umat Islam selama mana dia tengah minum arak sebab dia masyarakat dia tu begitu misalnya. Katakanlah dia tak tahu lah, dia tak tahu lagu mana, dia tak tahu hukumnya. Kalau dia tahu hukumnya, maknanya benda tu sudah sampai, ada maklumat boleh sampai, dia tahu hukum tu haram. Ni kalau dia tak tahu rasa haram zina, apa katakanlah dia tak tahu misalnya, boleh berlaku. Apakah dia nak tahu hukum hak zina tu? Lagilah dia tak tahu hukum haram zina sendiri pun dia masih confused lagi. Ini dia hukum dia berbeza. Jadi kita kata tak masalah apa. Dak perincian ini sebab ni bab hukum, bab nak jatuh hukum, bab nak kena denda, dia mesti halus.
Fiqh ni antara objektif dia nak mengajar kita jangan mudah menjatuhkan hukuman. Itu objektif fiqh ni sebenarnya. Walaupun kita faham tak sahabat tak tahu zina, hukum hari zina tahu, tapi tak tahu hukum bila buat zina kena ada hukum lain pula, tak sahabat. Taklah kita, bagi kita memang tidak sahabat. Tapi bagi setengah orang mungkin begitu. Jadi bila kita nak jatuh hukum dia ni kena rejam, dia ni kena bagi yang muhsam, ataupun kita kata hukum kena rotan, kita kena jelas dia punya situasi dia. Sebab nak jatuh hukum ni takut tersalah. Nak ayat Islam ni terlalu adil Islam. Mana kena halus nak lah, perincian tu kena halus, kena jelas. Sehingga kalau masuk dalam mahkamah, kalau ada kekeliruan, maka tidak boleh dijatuhkan hukum. Siapa begitu sekali. Ini maknanya fiqh ni kerana dia nak keadilan. Nak jatuh hukum apa tu, kalau hukum bak kufur misalnya, lagilah kena cermat. Hukum kufur ni, kena tahu tu dia tu sebut tu apa. Bahkan langsung tidak boleh dijatuhkan hukuman kufur kalau kita tidak minta penjelasan daripada Tuhan punya diri tu. Apa maksud awak kata begini? Awak sedar ke tidak bahawa kata-kata awak ni boleh menyebabkan kepada kufur? Tapi kalau dia kata saya sebut gitu, tapi saya maksud lain, tu lain hukum. Jadi panjang cerita, jadi tak boleh mudah-mudah. Jadi kita kalau semata-mata tengok dalam YouTube, kita nak kufur orang tu tak boleh. Tak boleh, kena beringat-ingat. Kecuali kalau benda tu kufran bawah ni, maknanya nyata sangat. Tak boleh nak tahu ni. Jelas sangat misalnya tu bab lain. Misalnya kalau kita tengok sebagai contoh, kita tengok dalam internet, kata-kata dia kata Tuhan itu dua. Ni kalau berikut Imam Abu Hanifah ni, kita buat mari contoh dekat dengan kita. Semata-mata kita tengok dalam YouTube kita kata. Dia kata Tuhan itu dua, kata. Tu jelas benar tu, tapi tak boleh lagi tu. Awak kata begitu apa dalam keadaan terpaksa? Awak sedar awak tak ada sebab atas hati awak sendiri. Kena tanya dulu sepatutnya. Semata-mata begitu. Tapi hukum mana? Segi hukum yang umum boleh kita kata. Hukum secara umum perbuatan ni memang boleh bawa pada kufur. Tapi kita nak hukum takyin dia tu kufur, dia kena minta penjelasan daripada dia. Hakim pun dia kena tanya. Dia tak erat dengan video saja, tak erat dengan tip saja, tak boleh. Dia kena panggil depan hakim yang sah, dilantik oleh kerajaan. Sebab hukum ni kalau dalam negara Islam, kalau sabit itu dia boleh hukum bunuh tu bila jadi murtad. Jadi kena ingatlah bila kita sebut tu nak kata hukum bunuh tu, mana diminta bertaubat dulu. Jangan kita tahu sabit ki pakai kerak lah tu kok dah. Kita pancung saja. Dia di kaunseling kena nilai. Dia ada badan penilai pula dalam fiqh. Dia ni ada perubahan ke tidak setelah di kaunseling. Lepas tu kalau dia tarik dia bertaubat gini, tak boleh dikenakan hukum tu. Dia ada kes pertama, dia ada lain, kes kedua berlaku pula lepas tu. Kes ketiga tu lain, jalan cerita lah. Tapi kalau kes mula-mula ni memang dia ke arah untuk tidak dilaksanakan hukum itu. Jadi ittifaq ulama memang kena lah. Memang kena dia. Okey, baik, sekarang ni kita nak masuk bab mukrah. Orang yang dipaksa. Asas mukrah ni itulah ayat Quran tu, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa dalam keadaan hati dia itu tenang. Hati dia itu tidak ugah, kita kata, masih tetap di atas keimanan, walaupun dia ucap kata-kata kufur pun sebenarnya dia masih beriman kalau dipaksa. Jadi kita nak tahu lah, paksa ni dia punya ciri-ciri dia macam mana, tarikh paksa tu sendiri macam mana, secara ringkasnya. Sebab ni dia berbahasa panjang juga dalam kitab ni, perincian dia, dan berbeza-beza pula mengikut aliran ulama, aliran mazhab itu berbeza-beza pula. Adapun mukrah, wa ammal mukrah faqad ikhtalafa ahlul usul fi taklifi ala qawlain. Adapun orang yang dipaksa, maka ahli usul berselisih pendapat pula tentang dia ni mukallaf ke tidak semasa dia dipaksa melakukan sesuatu. Berlaku ikhtilaf di kalangan ahli usul. Dua kali kita kena faham, dua kali bahawa paksaan itu sampai kepada had hilang ikhtiar, tak ada pilihan. Itu sebab mana orang paksa kita buat sampai kita tak ada ikhtiar.
hilang. Itu secara umum gitu. Dan orang yang dipaksa dan dia tidak ada ikhtiar nak melepaskan diri daripada paksa itu, tak ada ruang. Kalau orang paksa dia, misalnya paksa dia gede kita kata, paksa dia pukul orang, atau paksa dia supaya dia murtad misalnya, dia tak sini. Dia kata gini lah, kalau saya bayar ni macam mana? Misalnya saya beri pada awak 10,000, awak lepas aja. Kalau ada lagi perundingan lagi tu boleh lagi. Tak boleh. Tak boleh. Dia masih taklif lagi, mukallaf lagi dia tak boleh. Tapi kalau tawar duit pun tak silap, dia nak suka pergi. Itulah yang kita akan bincang. Supaya Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad dipukul sampai mati. Misalnya disebut dalam riwayat padahal ulama kata boleh kalau dia nak kata Quran ni hadis tidak qadim, tapi dia tak sih. Sebab dia tengok kedudukan dia sebagai pemimpin masyarakat. Walaupun dia tidak pemimpin negara, tapi dia pemimpin masyarakat. Dalam konteks ilmu ni, dia takut jadi masyarakat jadi rosak lah. Dia nak jaga tu, dia nak mempertahankan tu. Tak apa, tak apa tu. Sebab tu setengah-setengah ulama dia selisih pendapat pula. Kalau orang yang dipaksa tu dia kelah pemimpin, yang mana kalau dia buat benda-benda tak molek, walaupun dipaksa menyebabkan jadi rosak masyarakat dia tak boleh, dia kena pertahankan sampai mati dia. Sebab tu pemimpin dia kena tahu kedudukan dia tu. Dia kena tahu awal-awal lagi. Pemimpin tu. Sebab pemimpin tu dia kena sedar benda-benda gitu. Sebab tu kalau bahasa tak akan cekak, jangan tebing lah. Kalau tak akan cekak, jangan tebing nak jadi pemimpin. Sebab dia terdedah banyak perkara. Banyak perkara. Kerana pemimpin ni dia dikira sebagai taklif, bukan tashrif. Taklif ni maknanya tanggungjawab juga lah. Bukan satu kemuliaan, bukan satu yang boleh dibangga-banggakan. Benda tu adalah satu tanggungjawab. Tanggungjawab. Yang kedua, saat ni maknanya ikrah sampai ke peringkat tidak ada ikhtiar. Tak boleh nak berunding, memang begitu. Selain misalnya contohnya lah, dia dipaksa supaya saing cek tipu lah, pecah amanah lah kita kata. Sebab kita malah buat contoh pergi bunuh, pergi zina, sebab tu dia ada hukum agak ketat sikit. Kita ambil contoh misalnya dia dipaksa supaya berbohong misalnya. Berbohong. Lagu mana? Kalau tidak, anak dia akan dibunuh. Dan orang yang hukum dia tu memang mampu melaksanakan hukum dia tu, dia boleh bunuh sungguh. Lagu mana? Di situ ulama kata kira-kira hukum umumnya dia bolehlah berbohong, sebab menyebabkan matinya anak dia tu misalnya. Tetapi setengah ulama kata masih ada perundingan lagi. Katakanlah dia tawar, katakanlah dia kaya, kalau saya bagi pada awak 1 juta duit, awak boleh tak lepas saya dengan anak saya? Mana saya tak perlu berbohong. Itu maknanya kalau boleh berunding lagi. Kalau masih ada perundingan, mukrih itu, orang yang memaksa itu terima, maka dia tak boleh ikut paksaan itu tadi. Banyak perkara ni tak ada taksir, nak hapus, tak ada pilihan, maksudnya tak ada pilihan. Dalam istilah fiqh dia panggil ikhtiyariyah, ghairu ikhtiyariyah. Ada ikhtiar ataupun tidak ada ikhtiar. Itu semua. Tapi kalau tidak sampai ke peringkat tu, maknanya dia ni memang ada ikhtiar lagi lah. Tadi tak ada ikhtiar, tak ada ikhtiar, tak ada pilihan. Maka dia tu kira tidak mukallaf lagi. Tidak dikenakan hukum biasa. Dalam keadaan ikhtiar ada. Tapi kalau masih ada ikhtiar, maka dia tu tidak dikira mukallaf. Harus dia buat benda tu. Secara umum, walaupun ada kes terpencil tu, ada kes yang berkecuali kita tengok misalnya. Secara umumnya dia boleh buat benda-benda yang diharamkan kalau dia dipaksa dan tidak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan, masih dalam ikhtiar dia lagi, boleh. Dia mampu melepaskan diri, boleh. Tetapi dalam keadaan ini sebenarnya, kalau dia nak pilih untuk tidak melakukan perbuatan, seperti Imam Ahmad misalnya, dia nak pilih untuk tetap dengan keputusan dia walaupun dia mati, tak apa hak tu molek ya. Dia tak sih. Misal. Jadi benda ni hadirat kita kena guna akal lah. Kena tahu maklumatnya, kena guna akal. Sahabat pada kesal dia sekarang, kena fikir begitu. Secara umumnya begitu. Okey, baik, kita tengok perincian dia baru kita nampak sini. Dia ada satu tajuk lain pula, ma yubahu bil ikrah wa ma la yubah.
sesuatu yang diharuskan untuk ikrah dan yang tidak diharuskan. Bila seorang itu dipaksa, harus ke tidak? Dia ikut orang yang memaksa dia. Maknanya biasanya paksaan ini melibatkan melanggar hukum syarak lah. Boleh langgar ke tidak hukum syarak? Ada hukum harus langgar dan ada hukum tidak harus kita langgar hukum syarak dalam dipaksa. Jadi macam mana situasi itu? Yang pertama, kes yang pertama, misalnya seseorang itu at-talaffuz bi kalimatil kufri. Seseorang itu dipaksa supaya melakukan syirik lah atau kufur. Mana bila dia sebut dia lafaz benda ni, dia sebut benda ni, maka dia jadi kufur. Misalnya kata Nabi Isa itu Tuhan, salah satu daripada 3 Tuhan. Dipaksa dia kata begitu. Dia orang dengar dalam bab lafaz. Paksaan dalam bentuk qauli, misalnya. Maka harus pun tak ada masalah. Dia boleh kata begitu. Kerana berdasar pada ayat itulah, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak wajib, harus saja. Makna tidak wajib ni mana kalau dia nak kata Tuhan tu dua, kerana dipaksa. Boleh, harus. Tapi tidak wajib. Tapi kalau dia nak mempertahankan, tak usah kata. Walaupun dia tahu hukum tu harus, dia tak usah. Hak tu kelebihan suku lah pula. Ada kelebihan khusus. Sebab tu dia sebut sini balil afdal al-imtina' musabaratan alal din. Kalau seorang tu boleh biar nyawa dia terancam pun, dia tetap juga tak sah menyebutkan kata-kata syirik, kata-kata kufur itu merupakan satu kelebihan dalam agama, dan dia tu mati syahid. Mati syahid. Dan sebenarnya kalau salaf kita dulu, ulama besar-besar kita dulu lah, memang dia gitu. Kalau ulama mutaakhirin dulu, hak mutaqaddim ni, memang dia ramah pergi, khususnya kepada orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, walaupun dia tidak pemimpin. Kalau dia ulama misalnya, ini sebab tiba waktu tidak bisalaf, kerana ikut ulama-ulama silap. Namun ada pendapat, jadi penting kita tahu ni. Sebab kita nak bertindak ni, kita mengikut situasi. Situasi sama ada kita melihat persekitaran, melihat suasana, dan melihat pada keberadaan kita. Misalnya, ada ulama berpendapat, tapi setengah ulama kata pendapat ni walaupun kata kil, pendapat yang kira-kiranya guna lafaz kalimah istimrad, tidak kuat, tetapi boleh jadi dalam keadaan tertentu kita perlu. Misalnya, kalau seseorang itu dipaksa untuk melakukan perkara, paksa berlafaz dengan lafaz kufur dan syirik misalnya, tetapi orang itu dia ada kumpai. Misalnya dia penulis kitab, misalnya dia ulama lah kita kata, yang mana kalau tak ada dia tu, misalnya boleh menyebabkan jadi kerugian besar pada umat Islam misalnya. Dan dia ada kemampuan untuk menjalankan hukum syarak, untuk pengaruh, dia orang berpengaruh, untuk pengaruh ke arah positif lah. Maka kalau mengikut setengah ulama, afdalnya dia kena sebutlah benda syirik. Sebab apa? Supaya selamat diri dia. Sebab kedudukan dia tu aset pada agama Islam. Ada ulama sebut begitu. Walaupun tidak dinafikan, afdalnya dia mempertahankan. Kena tengoklah. Kalau ramai orang ada, kalau mati dia pun tidaklah terjejas gerakan itu misalnya. Tidak terjejas, maknanya penyebaran ilmu misalnya. Kalau dia fikir tidak terjejas, maka afdalnya dia tetap pertahankan walaupun sampai ke kita tercabut nyawa, mati. Yang kedua, waktu bab talaffuz, bab qaul. Sebab qaul ni dia lebih ringan, dia tidak melibatkan orang lain. Misalnya bab zina, dipaksa zina. Zina ni dia kena dua orang, melibatkan orang lain. Apa pandangan ulama? Zina, dipaksa zina, la yubahu fihi ittifaqan, tidak diharuskan secara ittifaq ulama. Semua ulama kata kalau diharuskan zina, kalau zina dipaksa supaya berzina tadi. Kerana mafsadah dia tu besar sangat zina ni. Dengan lahir anak generasi banyak berkait. Begitu juga liwat, tak boleh juga. Tapi kalau kita tengok dalam kitab lain, sehingga dia tak sebut dalam kitab, kita tengok dalam kitab lain, paksa zina tu lagu mana? Dia bahas pula tu. Ni betul lah. Dalam pekah dia perinci gitu lah, kita kena sebut lah walaupun punya pelik sikit lah. Misalnya dia paksa zina lagu mana? Kau ni tak sewa.
Tiba-tiba dia ambil lelaki yang perempuan ni, dia buat. Mana pihak ketiga pula memasukkan kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan. Kita kata intishar ke tidak lelaki dalam keadaan pada sangkut? Intishar ke tidak? Intishar ni kalau rasa Kelantan kan tegal lah kemaluan lelaki tu. Dalam pekah, sebab tu kata dalam pekah lah gitulah dia kecil ni. Kita takut ke intishar juga misalnya. Kita ada terasa juga set lelaki tu, maknanya kemaluan dia tegal juga. Dan dia dimasukkan dengan paksa. Patulah kemalu. Ulama kata hak tu tak kira. Hak tu dia panggil mukrih, itu kal-alah. Orang yang dipaksa itu dia seperti alat. Supaya anak panah buat bunuh orang. Anak panah tak ada sah. Dia sekolah gitu ya dia kata. Kal-alah. Orang itu jadi sebuah alat. Walaupun dia dipaksa, katakanlah ini bak zina. Bukan kata lepas dia dua bilik, dalam bilik dia dua gitu buat walaupun dipaksa, itu lain. Tu tak boleh. Tapi kalau dia tu dalam keadaan diikat dan dimasukkan ke kemaluan lelaki dengan cara paksa, dengan pegang 5 orang lah sebelah pegang tu misalnya, tu tak kira. Tu kal-alah, seperti alat. Dia tu supaya tidak orang masa tu. Supalah orang bila nak bunuh orang dia guna pisau. Supaya pisau tu tak ada sah pisau. Jadi kalau kena hukum mukrih tu kena. Kalau ki bunuh misalnya, dia suruh bunuh kamu tu tak sih. Dia pun bunyi pistol, dia tak tangan kamu tu, dia tolong kaci. Dia letak dua dalam bicu dia, dia letak dua kaci. Ada. Ataupun dia pegang pedang, dia ikat tangan kawan ni, dia yang hayuk. Kalau kena hukum bunuh pun kena hidup belakang dia tu lah. Sebab dia ni seperti alat, seperti pisau. Pisau ni dia tak bunuh orang, kecuali orang guna untuk bunuh orang. Itu seperti alat, itu maksudnya. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab fiqh orang dipaksa ni dalam setengah-setengah keadaan kal-alah, itulah maksud dia. Seperti alat. Takut kita tak lagu mana orang yang dipaksa ni seperti alat. Seperti tadi, alat ni benda yang digunakan. Misalnya alat yang digunakan untuk membunuh, misalnya pistol kita tu, bedil. Itu alat. Tak ada hukum sekarang kepada alat tu. Hukumnya orang yang guna alat. Jadi bila seorang tu dia membuat orang lain berzina, misalnya dia bui pek perangsang, bila makan tu dia jadi macam tak khabar, tetapi dia aktif dari sudut seks ni. Tu memang tak dosa sikit apa. Dekat perempuan pun dia ada ke jenis pek je lagu tu. Dia tak khabar. Tu tak kira lah. Tu paksa tahap tu dia hilang terus daripada ikhtiar dia. Tu langsung tidak dikenakan hukum dia. Tapi zina ni kalau dipaksa dalam keadaan mana dia sendiri kena buat, zina tu dia tidak boleh buat. Mana tidak boleh melalui ikhtiar dia, tak boleh. Dia tak boleh buat, tidak harus. Begitu juga liwat, tak boleh. Ni tak boleh. Apatah lagi seorang itu tak ada pitih sampai nak melacurkan, nak melacurkan isteri dia ataupun perempuan itu sendiri, dia guna lesen terdesak lah kerana anak dia nak minum susu pun dia melacurkan diri misalnya. Kalau tak ada dulu, itu tak boleh, tak harus. Tak harus. Memang tak boleh. Semua ulama kata tak boleh. Tak ada jalan boleh waktu tu. Tak boleh. Manakala ada siapa-siapa kata gitu tu, dia kena fikir semula lah. Dia punya fatwa dia tu. Tak boleh tu. Mana ayatnya ulama kata lebih baik mati lagi tu. Kesabut tak boleh. Bak zina ni tak ada keharusan. Ayatnya berat bak zina tu. Tak boleh. Wallahualam, setakat yang saya jumpa, kita tengok dalam kitab, ada cek dalam kitab tu, semua mazhab kata tak boleh. Tak ada sahab kata boleh. Tak tahulah. Misalnya minum arak. Minum arak. Zina tak boleh. Tapi kalau minum arak lah pun. Misalnya. Jadi tujuan kita sebut contoh biar hati-hati nak nampak. Kalau minum arak ni berkait dengan minum arak. Ni sebab apa? Kalau zina kan ni apa? Kerana zina ni ulama menganggap zina ni ummul fawahish. Dia ni lebih teruk lagi daripada sebenarnya daripada membunuh tu. Afhash min as-sabr 'ala al-qatl. Mana kita menahan diri daripada melakukan zina bila dipaksa, dia lebih tinggi lagi kedudukan dia. Tak boleh, lebih tidak boleh daripada menahan diri daripada membunuh kerana dipaksa. Itu mengikut kaedah dia. Tak boleh. Arak pula yubahu bihi qat'an istibqa'an lil hayah kama yubahu liman ghassa bi luqmatin ay yusiraha walakin la yajibu 'ala as-sahih. Kalau minum arak memang boleh
Kalau dipaksa mina tu memang secara qat'i lah ulama kata boleh. Kalau dipaksa harus. Harus. Tapi kena ingatlah ulama sebut dalam hati tu dia kena taksir. Jangan dipaksa dia sudah molek dia tu. No. Kalau dalam hati pun terima tu tak. Sebab tu kata sebab tu agama ni di atas niat. Jadi orang paksa dia. Sebab ramai orang dia tengok dia buat taksir pada hati dia sudah molek baru dia paksa. Misalnya tak dia. Tu kena hukum tak kena atas dunia lah, akhirat kena. Niat tu. Dia kena kira gitu. Ni memang kita kira dia taksir. Sebab hakikat paksa ni makna melakukan perbuatan bukan dengan kehendak sendiri. Itu makna paksa. Itu makna paksa. Kalau kehendak sendiri itu tidak paksa lah. Walaupun orang kata paksa, tapi Allah tidak kira pun sebagai paksa tu. Hati itu kena jaga. Jadi harus itu bukan makna bukan tidak wajib tidak wajib. Kuku mana semua ulama kata kalau dia orang paksa dia minum arak, katakanlah dia tak sah minum. Tu memang afdal lah tu. Tetapi semua ulama kata harus. Bahkan semua ulama kata molek dia minum kalau dipaksa suruh sampai nyawa terhalang. Sebab apa? Istibqa' lil hayah itu. Mengekalkan nyawa itu lebih penting dalam bab ni. Seterusnya, misalnya dipaksa merosakkan harta orang lain, itlafu malil ghair. Jadi bila kita faham ni, kita akan apa? Kalau berkait dengan hukum Allah, tak berkait dengan orang, antara hubungan kita dengan Allah, dia lebih ringan. Seperti mana yang saya sebut, itu asas dia dalam bab paksa. Tapi dia ni tak ni, itlaf, yang ni merosakkan harta orang lain. Lagu mana? Misalnya kita dipaksa, dia kita kata musnahkan kebun orang, misalnya kita racun kebun, ikutlah buat macam mana pun, asalkan maksud merosakkan harta orang lain, dipaksa begitu. Mengikut fiqhnya yubahu, harus boleh, bal yajibu bil ikrah qat'an, harus itu kerana dengan sebab paksa semata-mata. Dengan sebab paksa harus itu. Sebagaimana harusnya pada orang yang terpaksa makan dia orang lain, tanduk dah makan dia. Sebab hak kita tengok dalam fiqh, kalau kita boleh kita makan benda haram, makan daging babi ke daging anjing kalau kita kata, hak tu dalam keadaan paksa situ tu dia berat lagi. Mana tak ada harta orang lain pun tak ada. Harta halal hak tidak milik kita pun tak ada. Baru boleh. Tapi kalau ada nasi sebuku tak tahu siapa, kita ni 3 hari dah tak makan. Sebab dalam buku perubatan tersebut, manusia ni kalau tidak makan, sebab manusia ni dia dalam kitab lah, dalam kitab perubatan Islam, dia manusia ni mana lebih cepat dia tidak minum air dengan tidak makan. Rupanya kalau tidak minum air ni dia lebih cepat mati lagi daripada tidak minum air. Kalau tak minum air ni lebih cepat lagi. Sebab kalau dia tak minum air, dia makan tapi tak minum air, cepat mati tu. Tapi kalau dia tak makan tapi dia minum air, ada satu kitab saya baca tu, dia kata boleh tahan 15 hari pun boleh tahan. Baiklah kita kata siapa tahap tu dah, siapa tahap kemungkinan dia ni mati. Dan ada makanan tapi tidak milik dia, tak tahu siapa. Lepas ada daging babi misalnya, alah gimana? Kita kena ambil makanan halal dulu. Walaupun hari ada segi nisbah pada dia tu tak tahu siapa, kerana terpaksa, itu bab lain. Tapi kalau semua tu tak ada, yang adanya makanan yang haram, yang tidak dihalalkan, bukan sabit ke hak orang atau tidak hak orang, misalnya daging babi, tu boleh juga kerana muttar, kerana terpaksa. Lagu itulah masalah harta orang tu. Ni secara umum ni. Tapi dalam perincian dalam kitab fiqh lain kita tengok, walaupun mana dia harus, tapi kuku mana pun dia ada dhaman, dia kena ganti. Ada dhaman. Dhaman itu dia setengah ulama kata merujuk kepada kalau dia ada kemampuan keuangan, dia kena ganti. Kalau tak ada, kerajaan kena ganti. Dia ada pula hukum tu. Sebab melibatkan hak orang ni, tak boleh hilang sia-sia harta, tak boleh. Dia mesti ada pihak lain, sama ada dia sendiri atau pihak lain, tak boleh. Nak ayatnya harta orang ni berat hadirat. Bila kata harta orang lain ni berat, hukum mana pun dia kena ganti. Hukum mana? Siapa begitulah.
Mana kalau melibatkan harta orang lagu, dia kena ganti. Walaupun ada setengah ulama kata tidak perlu gantilah kalau dalam keadaan tidak ada negara Islam, mana dia tidak perlu diganti. Sebab kalau ada negara Islam, siapa dia yang paksa itu? Kerajaan kena buru orang itu, kena cari orang itu yang paksa. Kerajaan kena tuntut atas nama kerajaan supaya orang itu yang ganti. Orang yang mukrih, pemaksa itu, yang memaksa itu. Ni sebab tu kata hak ni hukum ni secara umum gini, benda ni tak boleh nak buat kalau tidak ada kerajaan. Tak boleh nak buat. Ni kerajaan boleh buat ni. Walaupun dalam petos betul kita kata hak ni berkait dengan harta orang, betul lah kita kata dalam keadaan kena ada kerajaan. Tetapi mesti untuk kena ada kerajaan kalau dalam bab harta orang. Kalau bab zina ni lain, nak laksana hukum hudud memang tak boleh. Kalau tu memang muktamad dah, dia kena kerajaan. Tapi dalam bab dhaman, nak ganti harta ni sebenarnya kerajaan tu perlu untuk paksa. Siapa boleh dipenjarakan. Tetapi dari segi hukum dosa, hukum dosa dalam bentuk dhaman atas nama peribadi. Misalnya seseorang telah merosakkan harta orang lain, kita nak tuntut dia merosakkan harta kita. Misalnya dia langgar kereta kita, memang mengikut mereka dia kena bayar ganti rugi. Sebab tu jenis langgar lagi, lepas tu langgar orang dia salah dia tak bayar, memang dosa. Dosa bukan dosa kis dia langgar tu, dosa kis dia tidak bayar ganti rugi. Memang dia tak dosa, dia tidak sengaja, dari bab tu tak kena dosa. Tapi dari segi dhaman, ganti rugi tu, tu dia ada. Kalau dia tak bayar, dia dosa dari sudut tu. Jadi kalau dia melanggar lari dan sebagainya, tepuh kereta orang duduk parking, tak ada siapa tahu, dia kuat tak muncul, tak ada orang tengok dia tu. Tak lihat tu memang kena hari akhirat tu. Tu tak lihat tu. Memang kita kena didik masyarakat ni biar bertanggungjawab. Memang dia langgar tepuh kereta orang ketika kita pun ada saya pada tengok, mana pecah laku kereta kita. Ada tu demo reverse tu, tepuh kereta kita. Lepas tu dia tinggal dengan kita. Mana kalau kita tidak reda, kalau kita tidak halal, tu memang kita boleh tuntut di hari akhirat. Memang atas dunia kita tidak tahu, tapi hari akhirat kita tahu. Allah akan beritahu. Itu nak ayatnya, benda tu. Hak tu tidak terpaksa, hak tu tidak dipaksa. Kalau kis dipaksa ni pun kena lagi. Kena. Tapi kena tu kena siapa? Itu khilaf pula. Apakah kena orang yang dipaksa ataupun orang yang memaksa itu kena? Tu hak tu umumnya ulama sebut orang yang memaksa itulah dia kena bayar ni. Tapi dalam keadaan tidak ada kerajaan Islam yang terlaksana hukum tu, hukum syarak lah. Tapi dalam kes ni, kalau hukum sivil pun ada, saya rasa hukum dia ni. Katakanlah kita tak ada kerajaan, dalam keadaan negara perang misalnya, berlaku lagu mana, hak ni sebenarnya dia tetap kira dosa. Sebab apa? Sebab manusia ni dia boleh sesat. Dalam bab memusnahkan harta orang, kita boleh sesat, kita bayar. Kalau manusia tu ada rasa takut Tuhan, dia boleh pergi sesat. Tapi itu kerajaan pun. Orang salah tu, kita perlu pada kerajaan ni, bila orang salah tu tak boleh bayar. Maka kita nak tekan dia tak boleh, sebab kita tidak berkemampuan. Hak tu kita perlu pada satu kerajaan yang ada kuasa. Tapi dalam keadaan tak ada kerajaan, apakah hukum ni maka terabad begitu seperti zina? Ya. Zina memang nak laksana hukum zina tak boleh, dia kena ada kerajaan yang sah. Dan kerajaan itu mesti kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam. Kalau bab, tapi kalau bab jenis rosak harta kan, kita boleh sesat, tak ada kerajaan pun boleh. Kita pergi bayar atau pergi minta maaf. Kita pergi minta maaf dia. Kalau dia halal, kalau dia tak, dia kata awak kena bayar lah ke mana pun. Tak apa, saya bayar sore. Saya habis sebulan. Tak apa, boleh. Sebab kalau tak bayar, dia jadi dosa, lekat sampai hari akhirat. Tu jelas dalam bab merosakkan harta orang. Begitu juga puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan pun begitu juga diharuskan. Kalau dipaksa, kalau mau puasa, gini dia akan buat. Dia orang yang memaksa kita, dia mampu buat mengikut pendapat yang sahihnya, maka bolehlah kita tidak puasa. Boleh tidak puasa itu, tapi kena qada. Kena qada sebab dia hukum tak dosa masa tu ya, tapi kena qada. Kena qada. Okey, yang terakhir sebelum tu ada lagi tak sebut semula. Yang terakhirnya kita nak sebut malam ni, bolehkah kalau itu perbuatan hak tadi itu perbuatan yang melibatkan perbuatan hawas zahirah, anggota zahir, bolehkah orang nak paksa hati kita? Paksa dalam bentuk dia panggil af'alul qulub. Seperti tadi misalnya paksa kufur.
Orang boleh paksa zahir, kita boleh kata Tuhan tu dua atas rasa dipaksa. Tetapi Tuhan tak kira kalau hati kita tetap di atas keimanan, kita dia tak boleh paksa. Jadi kalau nak paksa manusia ni dalam hukum fiqh, paksaan ni hanya hukum zahir saja. Sebab yang menilai itu pun juga hukum zahir. Yang ini hukum fiqh tu hukum zahir. Sebab tu kita ke mana dalam bab ikrah ni dia kata dia bergantung pada hati kita. Hukum tak habis semua tu diterima pakai kalau hati kita tu molek. Lepas tu kalau hati kita tak molek, betul lah fiqh dia ikut semua tak habis. Tetapi di hari akhirat dia tak lepas juga hati tu. Sebab manusia tidak boleh paksa hati manusia, dia tak dipaksa. Gitu. Jadi ada lagi beberapa perkara lain yang saya biasa molek juga kita sebut sebagai maklumat kepada kita. InsyaAllah ni kita sebut minggu hadapan lah. Yang berkait dengan ni juga, pandangan ulama berkenaan dia ada kaedah-kaedah. Kaedah ni pentingnya, kaedah dalam bab. Rasanya insyaAllah kita akan sebut minggu depan lah. Kalau itu setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.